pasal padu ni, beberapa hari lepas tular di Sarawak bahawa apa orang kata, Sarawak akan menghentikan proses untuk mendaftarkan padu. Okay. Now, so ada yang tanya dalam live TikTok saya tadi, dia kata, jadi maksudnya orang Sarawak tak boleh mendaftar padu lah Is? Okay, ni macam ni. Orang Sarawak boleh terus mendaftar padu. Sebab itu bukan kuasa negeri. Negeri menghentikan agensi-agensi mereka daripada membantu mendaftarkan rakyat Sarawak. Tetapi agensi federal seperti Jabatan Penerangan masih lagi, PEDI masih lagi meneruskan pendaftaran. Dan tuan-tuan boleh daftar sendiri secara online pun. Dan kita ada sehingga 31 hari bulan ini untuk register. Jadi apa akan jadi kalau tak ada PEDI, tak mendaftar? Okey, saya apa orang kata, video ini didedikasikan menjawab persoalan-persoalan itu. Baik. So sebelum itu kita dengar dulu apa yang padu now. I hear they have got a stand on that. Well, personally, I believe, personally lah, ini personal lah. The state, there must be a slight change for the state. Padu, personally, I see is something like what we have before, the e-kasi. Why do you keep on wanting to have changes? 2-3 tahun to come. It creates a lot of problems. And also, I don't know whether you all, the media has feel in padu. Practically, the moment you feel in, you bogerkan diri sendiri. Do you know that? Practically everything, information on you, your bank account, your house, everything, you teranjangkan. You know? Would you want to do that? I don't think that is the proper way to treat your citizen. Yeah. okay. Dia panjang lah 5 minit. Saya takkan go through 5 minutes punya speech. Baik. Okay. Now, dia kata, ditimbulkan persoalan kan, YB Abdul Karim Hamzah Asajaya, sepatutnya saya lawan dia lah gitu kan. Telah menimbulkan satu persoalan. Dia kata bahawa apa bezanya, saya pelik kan, padu ni apa bezanya dengan e-kasih, dia kata. Setiap 2 tahun nak kena tukar sistem. Tuan-tuan, saya tak faham adakah YB Karim sendiri tak, tapi itu dia kata on personal capacity dia lah. Tetapi even on his personal capacity, sekarang ini arahan dah keluar di seluruh Sarawak. Jadi saya tak rasa itu dia individual decision dia. Ini adalah keputusan bersama di peringkat atasan pimpinan GPS. Saya kata macam ni, bila dia kata padu itu tak ada beza dengan e-kasih, itu menunjukkan ignorant dia terhadap apa itu sistem padu. Jadi saya tak faham bagaimana satu sistem yang telah diluluskan oleh kabinet, di mana di dalam kabinet itu ada ahli-ahli parlimen GPS sendiri. Mereka sendiri tak menjelaskan kepada kerajaan negeri Sarawak tentang apa itu padu. Di Sarawak ada Jabatan Penerangan. Takkan dia orang tak bertanya kepada Jabatan Penerangan kalau tak faham? Tak faham tak apa. Kita bukan salahkan pun. Tapi mintalah penjelasan. Jangan terus ambil tindakan untuk hentikan. And the best thing is, tuan-tuan, benda itu dihentikan beberapa minggu sebelum ditarikh tutup 31 hari bulan Mac. Sedangkan pelancaran padu ini berlaku pada 3 hari bulan Januari dah berlaku. Kenapa sekarang baru nak minta ditutup? Baru tak nak laksanakan. Kenapa? Kenapa setelah 3 bulan kemudian, 2 bulan lebih? Jadi itu timbul satu persoalan kepada kita. Baik. So dia mengatakan dia kata sama macam e-kasih. Itu menunjukkan sebenarnya dia tak faham padu itu apa. Okey? Sebenarnya dia tak faham padu itu apa. Baik. Ini adalah jawapan saya kepada apa itu padu, dan Perdana Menteri pun telah meminta Rafizi menerangkan sekali lagi kepada kabinet apa itu padu. Tetapi sebelum Rafizi terang pada kabinet, saya akan buat jawab soalan-soalan kepada padu, dan di dalam soalan lazim pun dah ada dah sebenarnya. Kan? Tetapi kita jawab satu persatu. Baik. Apa itu padu? Pengkalan data utama atau padu merupakan pengkalan data yang mengandungi profil penduduk warga negara dan pemastatin tetap yang menetap di Malaysia
bagi membantu kerajaan dalam melaksanakan data secara bersasar. Itu jawapan ringkasnya. Jawapan tuntasnya adalah PADU adalah satu sistem yang centralized, yang mengcombinkan, yang mencantumkan ke semua data-data kerajaan sekarang ini yang bersepah. PADU telah mengambil data daripada lebih 300 agensi di seluruh Malaysia, termasuk SOCSO, JPJ, LHDN, KWSP, JPN, kerajaan-kerajaan negeri, zakat, you name it. Lebih 300 agensi kerajaan yang mempunyai data bersepah-sepah ini telah disatukan di dalam satu sistem yang dinamakan PADU. Termasuklah salah satunya sistem e-Kasih. Jadi persoalan dia, maksudnya di bawah PADU ni dia ada banyak data-data yang diambil dari pelbagai, termasuk salah satunya e-Kasih, JPJ, hospital, KWSP, SOCSO, dan sewaktu dengannya polis dan sebagainya. Semua data ini diletakkan jadi satu. Kenapa? Kenapa penting kita nak menyatukan semua data ini? Selama lebih 60 tahun sejak kita merdeka, negara tidak mempunyai satu pusat ataupun data center yang centralized. Semua data bersepah-sepah. Data yang negeri, kerajaan negeri punya, dia tak share dengan federal. Data federal ada yang dia tak share dengan negeri. Ada di kalangan kementerian-kementerian ini, data mereka tidak share di antara satu sama lain. JPN tak share dengan dengan contohnya JPJ, tak share dengan LHDN. Jadi banyak data-data ini, contoh ada yang meninggal, SPR, ada yang meninggal, masih ada nama dia di dalam pengundi. Contoh, ada orang kata dulu, oh ini SPR cuba menipu. Bukan sebenarnya. Sebab, menipu satu hal lah, tapi sebab tidak ada satu data yang sentral. So sekarang ini di bawah Rafizi yang orang sebut formula dia, dan ini disebut sebelum kami jadi kerajaan, untuk kita selesaikan masalah kemiskinan dan untuk menyelesaikan masalah supaya subsidi sampai kepada rakyat dan tidak sampai kepada orang yang salah, kita perlukan data yang bersepadu. Dan inilah telah diusahakan dan sekarang ini telah berjaya. Okey, itu adalah PADU. Adakah ia sama dengan e-Kasih? Tak sama langsung. PADU adalah central system. e-Kasih salah satu data yang diambil. Diambil dan diletakkan di dalamnya. Baik. Timbul persoalan. Adakah PADU ini selamat? Baik. Kita cerita selamat ni tuan-tuan. Sebab YB Karim tadi membangkitkan isu bogil. Adakah anda nak membogelkan data anda? Membogelkan ini tak patut pada masyarakat, tuan-tuan. Tuan-tuan ada TikTok, tuan-tuan ada Facebook, tuan-tuan ada Google, tuan-tuan pergi Shopee, tuan-tuan beli Lazada, tuan-tuan beli Grab, ada Touch and Go, tuan-tuan ada Sarawak Pay. Itu semua ambil data, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah persoalkan tak selamat ke tidak? Sedangkan data itu bukan kerajaan yang pegang. Data itu company yang pegang. Saya ambil contoh Sarawak Pay dan YB Karim patut lihat sama ada Sarawak Pay ni membogelkan rakyat atau tidak. Kita nak compare. Yang mana satu membogelkan rakyat. Sarawak Pay dibangunkan oleh sebuah syarikat. Sarawak Pay ni saya bacakan kenyataan yang saya bawa hari ni. Saya tulis di dalam Facebook saya hari ni. Apa itu Sarawak Pay? Dan saya tak salahkan Sarawak Pay, cuma kalau YB Karim argue bahawa PADU ini membogelkan rakyat, saya nak tanya kepada YB Karim, bagaimana pula dengan Sarawak Pay? Kan? Bagaimana pula dengan Sarawak Pay? Okey. Sarawak Pay adalah, atau SP adalah satu sistem pembayaran tanpa tunai yang dibangunkan oleh SiliconNet Technologies Sdn Bhd, sebuah anak syarikat di bawah syarikat Sarawak Information System Sdn Bhd atau SAINS, yang dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Okeylah Is. Kerajaan Negeri Sarawak punya. So apa masalahnya? Baik. Namun begitu, Silicon Technologies tidak menggunakan perkhidmatan payment gateway mereka sendiri. Sebaliknya, pada April 2019, Silicon Technologies telah menandatangani MOU dengan sebuah syarikat yang dinamakan UnionPay, disaksikan sendiri oleh Abang Joe. Nah, soalan kita, siapa UnionPay?
UnionPay adalah sebuah syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan China yang berpengkalan di Shanghai. Malah di dalam website SP sendiri, dalam laman Private Policy Sarawak Pay, SP menulis, untuk menyediakan anda dengan perkhidmatan pemberitahuan dorongan ataupun notification service, SP Global mengintegrasikan dengan Jiguang J-Push Perisian Pembangunan Kit SDK yang akan mengumpul maklumat peranti anda. Bermakna maklumat peranti anda akan dikumpul oleh sebuah syarikat dinamakan Jiguang J-Push Jiguang yang menyediakan perkhidmatan perisian J-Push. Okey? Jiguang adalah sebuah syarikat di China yang beroperasi menyediakan platform keuangan tanpa tunai yang dikenali sebagai UnionPay yang dimiliki 100% oleh kerajaan China.